utama PIBG. Barisan utama PIBG SMK Puncak Alam diterajui oleh Tuan Haji Salim bin Takib, seorang yang sangat berdedikasi. Pelbagai program telah dijalankan bersama PIBG di sepanjang tahun 2012 bagi mempertingkatkan lagi pencapaian anak didik SMK Puncak Alam. Sementara itu, Majlis ingin mewar-warkan bahawa pemilik kereta WMS 8407 anda diminta mengalihkan kereta anda sekarang juga. Hadirin dan hadirat sekalian, sebagai tanda cintakan negara, majlis akan diteruskan dengan nyanyian lagu kebangsaan, lagu negaraku. Untuk itu sekarang marilah kita sama-sama berdiri tegak dan bersedia untuk menyanyikan lagu kebangsaan, lagu negaraku. Majlis mempersilakan. Wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Datuk Haji Amiruddin bin Setro, Ahli Dewan Undangan Negeri Selangor Kawasan Jeram, berangkat pengerusi Majlis Pelajaran Parlimen Kuala Selangor. Yang berhormat Datuk Haji Amiruddin bin Setro, Ahli Dewan Undangan Negeri Selangor Kawasan Jeram, berangkat pengerusi Majlis Pelajaran Parlimen Kuala Selangor. Yang berusaha Tuan Haji Salim bin Takib, yang di-Pertua PIBG SMK Puncak Alam. Yang berusaha Encik Rasul Maidin bin Hajar Maidin, Pengetua Cemerlang SMK Puncak Alam. Yang berusaha penolong-penolong kanan SMK Puncak Alam, AJK PIBG, guru-guru, para ibu bapa penjaga, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Burung duri terbang tinggi, terbang bersama si burung halang. Hadir tuan, kami hargai ke majlis perasmian penuh gemilang. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Haji Amiruddin. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian yang telah sudi meluangkan masa bagi memeriahkan majlis perasmian dan seterusnya menjayakan Mesyuarat Agung PIBG kali ke-8 SMK Puncak Alam. Yang berhormat Datuk, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, bagi memulakan majlis, sekarang dipersilakan Yang Berusaha Ustaz Muhammad Khairi bin Jonin untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan sukacita mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, marilah sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan khusus kepada Allah yang Maha ayahda kepada Ustazah Fahriah binti Sulaiman, mudah-mudahan sesi kita yang telah kembali ke rahmatullah kepada Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد محمد عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إنا أصبحنا بفطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا ومن كان من المشركين. اللهم يا فتاح يا عليم
kami menadahkan zahir rasa kesyukuran atas limpah dunia dan inayah-Mu yang telah mengizinkan kami untuk berhimpun pada pagi yang berbahagia ini di dalam mesyuarat agung Satuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SHK Puncak Alam kali ke-8. Pada hari ini kami berkumpul untuk bermusyawarah atas tanggungjawab kami kepada agama, bangsa dan negara. Satukanlah hati-hati kami ya Allah di bawah hati kasih sayang-Mu. Kurniakanlah maaf pada semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas bacaan doa itu tadi. Yang berhormat Datuk, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, sekarang majlis akan diteruskan dengan ucapan alu-aluan. Untuk itu, majlis dengan sukacitanya mempersilakan yang berusaha Encik Rasul Maidin bin Haji Maidin, Pengetua Cemerlang SMK Puncak Alam, untuk menyampaikan ucapan. Majlis mempersilakan. Terima kasih kepada Ustaz Maidin kerana sudi memimpin bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Haji Amiruddin bin Cokro, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Jeram, rakan pengurusi Majlis Pelajaran Parlimen Kuala Selangor, tetamu jemputan khas pada pagi ini, Yang berusaha Haji Salim bin Takir, yang Ketua PIBG SMK Puncak Alam bersama barisan AJK PIBG, ibu bapa dan penjaga, para hadirin, khususnya guru-guru pemakanan bersama barisan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera, salam satu Malaysia. Pertama sekali, marilah kita sama-sama memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kita terhadap Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat berjumpa pada pagi ini 16 Februari untuk melaksanakan satu lagi agenda penting dalam takwim sekolah, iaitu Mesyuarat Agung Persatuan Bapa dan Guru kali ke-8 tahun 2013. Seterusnya, kepada Yang Berhormat Datuk Haji Amiruddin bin Cokro, saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih dan rasa penghargaan yang teramat bagi pihak sekolah kerana sudi melapangkan masa pada pagi Sabtu ini. Saya dipahamkan lepas ini ada program-program lain yang disusun sepanjang hari. Jadi terima kasih banyak kerana mengutamakan kami di SMK Puncak Alam dapat hadir bersama-sama dengan semua ibu bapa dan guru. Dan saya rasa ini satu penghormatan kepada pihak sekolah atas kehadiran Yang Berhormat Datuk. Terusnya, kepada Yang di-Ketua PIBG Haji Salim bersama-sama dengan barisan kepimpinan PIBG yang telah bekerja sepanjang 2012 dengan sungguh lumus menjayakan macam-macam program. Dan saya rasa saya memang kata puas hatilah dengan apa yang telah dibuat selama setahun. Nanti mungkin ada pembentangan hasil-hasil yang telah dicapai sepanjang tahun 2012. Dan kami memang amat-amat mengagungkan barisan PIBG seperti yang ada sekarang untuk beriman, untuk pelajar-pelajar, untuk bagi pihak mewakili ibu bapa dan juga bersama-sama bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menjayakan macam-macam program untuk kebaikan anak-anak kita. Seterusnya, kepada ibu bapa, para
hadirin, beberapa penjaga yang juga sudi melaporkan masa pagi Sabtu ini hadir di Dewan Gemilang bersama-sama untuk menjayakan Masya Agung. Saya ucapkan ribuan terima kasih juga kerana bagi saya anda ini adalah ibu bapa yang prihatin, amat-amat prihatin. Marilah kita beri tepukan untuk semua ibu bapa yang sudi hadir pagi ini. Kerana untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sekolah ini ada pelajar seramai 2,871 pelajar setakat bulan Januari ya. Jadi daripada jumlah itu anda yang hadir, jadi saya memang amat-amat menghargai kehadiran anda untuk bersama-sama dengan pihak sekolah, pihak PIBG untuk menjayakan Masya Agung. Jadi terima kasih sekali lagi kepada guru-guru dan juga barisan penungkaran yang telah sudi menjayakan majlis ini. Saya sememangnya tidak sihat sejak bulan Disember. Saya diserang penyakit jantung, sakit jantung pada 15 Disember dan memang melalui pembedahan angioplasti dan sebagainya, masih menerima rawatan, masih juga bercuti sakit. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana guru-guru penungkanan dan guru-guru sanggup meneruskan usaha-usaha yang telah diatur sepanjang awal tahun ini sehinggalah ke hari ini. InsyaAllah semuanya akan berjalan dengan lancar. Jadi dengan ucapan itu selamat bermesyuarat dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lagi Salim bin Takim yang dipertua PIBG SMK Puncak Alam untuk menyampaikan ucapan. Majlis mempersilakan. Terima kasih kepada Ibu Majlis yang diraihkan yang berhormat Datuk Haji Amiruddin bin Setro selaku Ahli Dewan Undangan Negeri Selangor Kawasan Kedah juga merangkap pengurusi pelajaran Majlis Pelajaran Parlimen Kuala Selangor yang berusia Cik Rasul Maidin bin Hajar Maidin selaku Pengetua Cemerlang Sekolah Menengah Kebahasaan Puncak Alam, juga yang berusia barisan para pentadbir Sekolah Menengah Kebahasaan Puncak Alam, Puan Nuriza binti Abdul Hamid, Tolong Kanan Pentadbiran, Puan Rohaini binti Ramli, Tolong Kanan, Puan Zanina binti Ahmad Tajari selaku Tolong Kanan Koko, Puan Hajar Fadia binti Haji Sulaiman, Tolong Kanan Petang, Puan Hajar Hajaria binti Isa, Tolong Kanan Tingkatan 6, Puan Bintang Putri Abu Bakar selaku penolong kanan pendidikan khas. Seterusnya yang dihormati lagi dikasihi Cik Zainuddin Abu Bakar selaku NYDP dan seluruh barisan AJK PIBG yang hadir pada hari ini. Juga yang dihormati mantan YDP PIBG Cik Rostan bin Datuk Haji Ahmad Zabidi yang juga hadir pada pagi ini. Guru-guru, tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa selaku waris Sekolah Menengah Kebahasaan Puncak Alam yang dikasihi sekalian. Lebih dahulu saya ingin merangkap dengan setinggi terima kasih atas persediaan Datuk dapat bersama-sama dengan kita serta saya serta AJK PIBG dan seluruh keluarga Sekolah Menengah Kebahasaan Puncak Alam amat berbesar hati atas sokongan dan kehadiran Datuk pada pagi ini. Kita juga memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita semua dikurniakan kesihatan yang baik dan kelapangan masa untuk bersama-sama hadir dalam mesyuarat agung PIBG kali 8. Bagi menyemarakkan lagi semangat dalam memberikan sumbangan dan komitmen kepada persatuan kita demi kemenjadian anak-anak yang kita sayangi melalui program-program PIBG.
Hadirin hadirat sekalian, sama-samalah kita ingat mengkaji bahawa anak adalah amanah Allah kepada kita dan wajib kita untuk beri pendidikan yang sempurna kepada mereka. Marilah kita sama-sama mendidik anak mengikut ketetapan agama agar mereka memperoleh kejayaan di dunia, lebih-lebih lagi kejayaan dan keselamatan di akhirat. Ini bertepatan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatih ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka Allah. Oleh itu para imam kitalah orang yang pertama yang wajib berperanan dalam mendidik, menjadi suri tauladan, role model kepada anak-anak kita, dan kemudian bersama-sama para guru untuk terus-terusan mendidik dan mengira potensi anak kita di sekolah. Sama-samalah kita muhasabah adakah kita telah menjalankan tanggungjawab ini. Seharusnya seusia remaja anak-anak kita, mereka berada dalam fasa kedua dan fasa ketiga pendidikan Islam, iaitu selaku ibu bapa kita telah memberi pendidikan adab, akhlak secukupnya kepada mereka, dan mereka juga telah menjadikan kita ibu bapa sebagai rakan dalam berkongsi masalah keremajaan mereka. Jika ini tidak berlaku, kita belum berjaya dan harus terus berusaha untuk mencapainya. Selaku PIBT, kita sentiasa komited membantu sekolah dalam menjayakan pelaksanaan perancangan sekolah, visi dan misi sekolah. PIBT juga sentiasa komited membantu sekolah dalam mencapai matlamat dalam bidang kurikulum, penelitian, disiplin, keceriaan sekolah dan keselamatan sekolah. InsyaAllah kita akan berkongsi inisiatif-inisiatif yang telah dan mampu dilaksanakan oleh PIBT sepanjang 2012. Inisiatif ini kita ambil serta usul cadangan yang telah diberi oleh tuan-tuan dan puan-puan dalam mesyuarat agung sebelum ini. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bagi mengizinkan dan mewujudkan pelbagai program untuk anak-anak kita, sudah semestinya kita perlukan dana, sumber kewangan. Dan sumber utama itu datang daripada sumbangan tiap tuan-tuan dan puan-puan sebanyak RM Malaysia 35 per keluarga. InsyaAllah nilai RM35 untuk satu keluarga ini akan dikekalkan bagi tahun ini. Bagi tahun 2012 kita mensasarkan kutipan PIBT sejumlah RM Malaysia RM60,000. Alhamdulillah kita berjaya mengutip sebanyak RM59,045, iaitu dengan pencapaian sebanyak 98.41%. Terima kasih kepada ibu bapa yang telah menjalankan tanggungjawab dengan membayar iuran PIBT. Kita juga telah belanjakan sebanyak RM Malaysia RM63,483 dan 15 sen untuk pecahan, iaitu 40%, iaitu sebanyak RM26,827 kita manfaatkan untuk kurikulum dan kurikulum. Sebanyak 30%, iaitu RM18,941 kita manfaatkan untuk kelengkapan prasarana dan kelengkapan sekolah. Seterusnya kita juga telah berbelanja sebanyak 15%, iaitu RM9,365 untuk aktiviti harian pelajar, dan selebihnya iaitu sebanyak 10% dan 3% untuk aktiviti PIBT dan aktiviti lainnya. Di sini suka saya sentuh mengenai iuran PIBT RM Malaysia RM35 per keluarga, iaitu nilainya kalau nak kita tak sampai 10 sen sehari. Harapan saya ianya tidak menjadi satu isu besar dan membebankan. Sama-samalah kita niatkan sumbangan ini sebagai sumbangan kebajikan untuk kemenjadian anak-anak kita. Janganlah sampai kita fikir dan persoalkan bahawa RM Malaysia RM35 yang kita beri, apa yang anak kita dapat. Kita seharusnya berfikiran bahawa semua anak-anak di sekolah menengah alam ini, baik Melayu, Cina maupun India, adalah anak-anak kita belaka.
InsyaAllah dengan niat kita sebagai sumbangan kebajikan, mudah-mudahan Allah memberikan pahala kebajikan. Di samping melapangkan hidup kita, menjauhkan kita daripada penyakit dan menjadi anak kita, anak-anak yang cemerlang di dunia kita berada di akhirat nanti. Untuk itu, kita dimaklumkan kepada ibu bapa yang ingin membuat pembayaran BIBT, kita ada membuka kaunter BIBT di belakang. Dan untuk makluman, kita juga ada menyediakan tabung kebajikan BIBT untuk pengetahuan ibu bapa bahawa apabila kita duduk di taman perumahan di mana kita sedia maklum bahawa rumah kita semuanya sama, tetapi kita tidak mengetahui apakah yang berlaku di dalam isi rumah. Kepayahan, kesulitan, ada di antara rakan-rakan kita yang terpaksa diberhentikan begitu. Jadi untuk itu, kita lah sebagai ahli karya yang sepatutnya tampil untuk membantu mereka. Harapan BIBT agar tabung sumbangan yang kita adakan itu dapat kita membantu rakan-rakan kita, terutama kepada anak-anak yang memerlukan pendidikan di sekolah ini. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat sekalian, dari pengamatan saya, guru-guru yang ada di sekolah ini mampu mencipta kejadian cemerlang kepada anak-anak kita. Kita mempunyai guru-guru yang qualified serta dedikasi di samping setanding dengan guru-guru di sekolah berasrama penuh. Apabila permasalahan yang kita hadapi dengan anak kita, bawalah berbincang dengan guru dalam suasana yang penuh hikmah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, di bawah Pelan Pengurusan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang bermaklumatkan untuk meningkatkan pelibatan guru bapa dan komuniti dalam keberadaan anak-anak di dalam dan di luar sekolah. Ramai sukarelawan di kalangan guru bapa diperlukan untuk bersama-sama dengan BIBT dalam membantu pihak sekolah. Oleh itu, kepada ibu bapa yang ingin bekerja secara sukarela bersama BIBT, amatlah diadu-adukan dan boleh berjumpa dengan pihak BIBT. Sebelum ini, untuk sesi 2012, kita mempunyai 6 orang PDK di kalangan ibu bapa yang bekerja secara sukarela dengan BIBT. Jadi untuk tahun ini, kita mengharapkan lebih lagi di kalangan ibu bapa yang sanggup tampil ke hadapan untuk bersama-sama dengan BIBT di bawah kumpulan sokongan ibu bapa BIBT. Akhir sekali, saya menyeru ibu bapa agar sentiasa bekerjasama dan memberikan semangat padu kepada pihak sekolah. Sentiasa hadir dalam program-program yang memerlukan kehadiran ibu bapa. Kerana kehadiran ibu bapa akan memberikan motivasi kepada anak-anak kita agar sentiasa tekun dalam pelajarannya. Dan di atas segala kesempurnaan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, berkorbanlah sedikit masa, tenaga, pemikiran untuk memiliki demi kemajuan anak-anak kita. Sebarang kesulitan, permasalahan atau pertanyaan, hubungilah pihak pentadbiran sekolah untuk mendapatkan penerangan yang lebih jelas. InsyaAllah kita mampu melakukannya. Kepada ADK yang baru, selamat menjalankan tugas dengan amanah. Lakukanlah yang terbaik, perbanyakkanlah aktiviti dalam bentuk kerjasama dengan komuniti setempat seperti Persatuan Penduduk, KRT, Badan Khairat Kematian, Masjid serta surau. InsyaAllah pekerjaan kita menjadi mudah, berkesan, disamping kos dan kekurangan, dan lakukan apa keputusan dengan mesyuarat. Saya percaya di bawah kepimpinan Pengetua Cemerlang dan keprihatinan Yang Berhormat Datuk serta takbir urus yang baik, insyaAllah akan melonjakkan kecemerlangan populasi sekolah menengah puncak alam dalam semua aspek. Saya bersama ADK BIBT 2012 memohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang memegang tanggungjawab ini terdapat kekurangan dan kekhilapan. Apa sahaja keputusan yang kami buat demi melihat kejayaan dan kemajuan anak-anak kita di sekolah puncak alam. Akhir sekali, saya sudahi dengan dua rakaat pantun. Semai padi di sejauh hari, cuaca suram hujan tak jadi. Nilai ilmu budaya tinggi, diterap dalam pendidikan lestari. Bila mudik mencari penelan, letak bersorok di gunung Serapi. Ilmu yang baik dijadikan teladan, segala yang buruk letak di tepi. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Majlis merangkamkan ucapan Petro, Ahli Dewan Undangan Negeri Selangor Kawasan Jalan Merangkam, Pengurus
Pengerusi Majlis Pelajaran Parlimen Kuala Selangor untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan masyarakat anggota PIBG SMK Puncak Alam kali ke-8. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih saya datangkan pada saudari-saudari pengacara bagi kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kepada Tuan Haji Salim bin Hakim, jadi ketua serta guru bapa dan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Puncak Alam bersama dengan seluruh ahli jurukuasa PIBG yang hadir pada pagi ini, pada Encik Rasul Maidin Hajar Maidin, Pengetua Cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan Puncak Alam, bersama dengan semua 6 orang guru-guru tolong kanan, guru-guru dan wakil sekolah yang hadir pada pagi ini, dan yang paling saya raikan guru bapa murid yang hadir yang saya kasih sekian. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya datang tadi lebih kurang pukul 8.40. Saya datang pukul 8.40 sementara untuk kehadiran tuan-tuan yang datang secara beransur tadi. Saya diajak pergi sarapan, minum dan juga minum pagi. Jadi bila dah bagi sarapan pagi ni tuan-tuan, perut sudah kenyang. Bila malam tidur cuma 3 jam, pagi dah bagi sarapan kenyang-kenyang. Nak bercakap pun macam tutup macam lagi gitu. Saya rasa mungkin ini juga satu kaedah yang baik saya akan gunakan dalam masyarakat saya akan datang tempat lain. Dan bagi ahli kurang bercakap, kita bagi makan dulu. Makan dulu kakinya, lepas tu kurang sikit cakap, dan kita dapat memberi keputusan lebih baik dalam kita masyarakat. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, pertamanya akan berterima kasih kepada pihak sekolah, pihak PIBG yang sudi saya hadir di sini pada hari ini bersama dengan tuan-tuan. Berikutnya saya minta maaf semasa penyampaian RM RM100 kepada setiap pelajar tempoh hari. Saya tak dapat bersama dengan tuan-tuan, guru bapa dan juga warga guru sekolah ini, kerana dalam jeram ini bilangan sekolah antara yang teramai kalau dibandingkan, terbanyak kalau dibandingkan dengan don-don yang lain. Makanya saya terpaksa bagi-bagi don Melawati, saya minta kepada saudara Tengkiran, don Hijau kepada saudara Cikgu Partiban. Manakala semua sekolah menengah ada sejumlah 8 buah sekolah, saya minta kepada Datuk Yahya untuk digunakan, dan saya kena kawal sekolah-sekolah rendah yang sejumlah 27 sekolah keseluruhannya yang ada dalam jeram ini sendiri. Jadi saya rasa rindu juga bila kita dapat berjumpa dalam satu audiens yang ramai semasa bantuan RM100 di hari. Berikutnya tuan-tuan dan puan sekalian, saya juga mungkin kita kena bincang sesuatu antara pihak sekolah, pihak PIBG dan juga pihak pelaksana program bagi tahun-tahun yang akan hadapan. Kerana saya fikir satu perkara yang mungkin kurang adil bagi pihak pentadbiran, sama ada PIBG ataupun kami sebagai Majlis Pembangunan Pelajaran, bila mana dalam tempoh 2 minggu tak silap saya, macam kita kerah pula bapak datang ke sekolah berturut-turut. Pertamanya bila kita jemput untuk menerima bantuan RM100 secara berperingkat. Keduanya bila semasa penyampaian beri pada hari Sabtu lepas, dan hari ini untuk Pusat Agung PIBG sekolah ini pula. Saya rasa, saya beranggapan kalau kita dapat dikira 3 dalam 1 ataupun 2 dalam 1 program ini terangkumkan sekali, ya, saya rasa mungkin kehadiran itu akan dapat kita seimbangkan secara maksimum yang semestinya mungkin.
Kerana saya lihat hari ini timbangan kehadiran semasa PIBG yang ini dengan semasa BRIM 500 pada minggu lepas, juga dengan RM 100 semasa untuk pelajar tempohari, memang peraturan ini sangat berbeza. Jadi saya fikir ada baiknya kalau kita bincang nanti dengan pihak BPD, dengan pihak pentadbiran dan agensi yang berkenaan daripada ISU, kalau boleh dapat kita selaraskan bagi membolehkan kehadiran maksimal dapat kita terjemahkan semasa program itu nanti. Berikutnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya menyedari dan saya juga menginsafi yang mana Pak kata Tuan Ketua tadi, jumlah pelajar seramai lebih 2,800 orang bukanlah satu jumlah yang kecil yang kena ditangani dengan begitu baik. Prasarana kekal macam mana bermula sekolah diwujudkan 8 tahun yang lalu, tapi bilangan pelajar semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan saya percaya juga ini merupakan satu lagi kekangan yang perlu sama-sama kita maklumi, dan kita kena kerjasama di antara pihak bapa dan juga guru-guru bagi membolehkan hasrat dan matlamat kita semua yang mana anak-anak Pak kata Tuan Haji Salim tadi merupakan titipan yang sangat bernilai kepada kita, dapat kita terjemahkan dan kita berikan yang terbaik untuk masa depan mereka itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, 2,800 orang. So, saya tak silap tadi Cik Rafael sebut ada sejumlah 70 lebih bilik darjah yang boleh pakai untuk sekolah ini. Saya percaya tentulah terdapat kelemahan di mana sana sini, yang mana yang paling penting pada saya, segala bentuk kelemahan ini akan dapat diimbangi dengan baik seandainya ibu bapa dan guru-guru PIBG sebagai jembatannya dapat sama-sama menyimbangi dan saling membantu antara dua-dua pihak ini bagi membolehkan kalau terdapat juga apa juga kelemahan yang ada, kekurangan yang ada dapat ditampung secara berhenti. Di sinilah saya lihat sebenarnya peranan sebagai bapa dan guru-guru bukan hanya sebagai satu jambatan kepada hubungan antara guru dengan bapa, tapi jauh lebih penting pengisian jambatan itu sendiri. Saya percaya sebuah jambatan tidak terbentuk hanya kerana batu sahaja. Jambatan terbentuk kerana adanya simen, adanya batu kerikil, adanya besi jerigi dan pelbagai lagi bagi membolehkan ia menjadi kukuh sebuah jambatan yang kita lakukan bagi membolehkan kita masyarakat melalui atau kemudian jambatan itu sendiri. Itulah besar harapan saya pada hari ini. Mudah-mudahan di masa ke semasa saya akui selama 8 tahun sekolah ini telah beroperasi. Sekolah ini sebenarnya antara sekolah menengah yang terbaik dalam daerah Malaysia. Secara jujur saya mengatakan antara yang meningkatkan peratusan pencapaian persekolahan dalam daerah Pulau Selangor dari segi sekolah menengah, selain daripada sekolah berasrama penuh yang ada, adalah sekolah menengah Tempatan Puncak Alam dan juga sekolah menengah Kebangsaan Sarjana Utama. Tadian kepada sekolah yang terlibat dengan saya. Tapi tuan-tuan, kita ni macam main bola. Bila kita ni mula-mula nak berebut kejuaraan, mudah. Kerana kita tak ada apa-apa yang rugi kalau kita kalah. Kita boleh all out. Kita main cara robos ke, main curi ayam ke, curi tulang ke, apa sajalah, janji nak menang. Tapi yang lebih susah ialah bila kita dah bergelar juara. Macam mana kita nak mempertahankan kejuaraan untuk masa-masa yang akan datang. Di sinilah saya melihat, walaupun mungkin sebelum ini sekolah ini cemerlang, tapi apakah jaminan kecemerlangan itu dapat kita teruskan untuk masa-masa hadapan. Sekali lagi saya melihat PIBG adalah antara teras kepada kesinambungan kejayaan sekolah di masa hadapan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk perkara-perkara yang saya bacakan tadi sebenarnya, jumlah 2,800 pelajar. Nak tunggu sekolah menengah yang baru beroperasi lambat lagi, mungkin bulan 6, bulan 7. Saya difahamkan. Kita bayangkan dan melakukan perkara yang ini. Saya respect, saya salute kepada ketua dan juga guru-guru PIBG sekolah ini. Kerana kalau dibandingkan dengan saya tuan-tuan,
Saya nak jaga 85 cawangan UMNO pun saya pening kepala. Cah ketik dan macam-macam berlaku. Apalagi nak jaga 2,800 orang pelajar. Bersirat bezanya bila mana kalau warga guru yang merupakan golongan yang dalam kategori yang sangat mulia selama ibu bapa dan juga pemerintah memberikan ilmu pengetahuan, didikan yang ikhlas kepada anak-anak, itulah sebenarnya kunci dan nadi kepada kejayaan sekolah dan pelajar-pelajar sekolah ini. Dan saya harap ia akan dapat diteruskan dari masa ke semasa kerana realitinya menepati kata-kata pengetua dan juga pengurusi PLB tadi, anak-anak kita adalah mutiara yang tak ternilai bagi kita sebagai mak bapak. Kepada mak bapak jangan risau, kerana guru-guru juga merupakan kategori mak dan bapak yang ada anak bersekolah yang dididik oleh mungkin guru lain di sekolah lain. Guru-guru juga nakkan anaknya juga berjaya. Dan saya yakin keikhlasan guru-guru mencurahkan ilmu kepada anak-anak kita tak perlu kita ragu, dan kita berdoalah supaya baik anak kita ataupun anak guru yang didik anak kita itu akan lebih berjaya di masa hadapan. Itu makanya tuan-tuan puan sekalian, bercakap tentang aspek pendidikan ini sebenarnya semua pihak perlu ada komitmen, semua pihak perlu ada kerjasama. Saya terlihat kadang-kadang kita boleh bincang secara ilmiah. Apakah rasionalnya kalau kita mengatakan sistem budaya subsidi perlu kita teruskan secara berterusan dalam negara kita? Saya ambil contoh umpamanya, bila mana timbul desakan daripada setengah-setengah NGO yang minta supaya pembelajaran percuma sepanjang hayat pelajar pada setiap orang pelajar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya bukan nak kempen politik, dicakap pasal realiti kaedah pembelajaran. Pembelajaran anak-anak sebenarnya adalah kita sebagai bapak menanam saham. Saya percaya setiap orang yang dipanggil sebagai bapak dan mak kepada ibu bapa dan anak-anak, kita nak anak kita berjaya dalam bidang akademik dan juga sasiah diri, anak yang soleh dan solehah di masa hadapan. Tapi apakah penanaman saham kita, investment kita kepada anak-anak yang akan jadi berjaya kononnya kalau seandainya semuanya ditanggung subsidi oleh pihak lain atau oleh pihak kerajaan? Kalau bercakap dari segi zaman persekolahan, saya percaya tadi kita borak-borak masa minum itu timbul cerita macam mana pengalaman di Campbell Complex, macam mana pengalaman di Puncak Alam. Lepas tu tak ada lagi snooker, cuma ada biliar contohnya. Cerita macam permainan hari ini macam-macam. Dulu cuma ada kereta langgar elektrik. Semua juga dalam bidang akademik. Dulu apa yang kita buat dalam bidang pembelajaran sebahagian besarnya ditanggung oleh mak bapak kita. Tak cukup mak bapak berapa kita buat kerja sambilan. Siang kita kerja, malam kita sambung belajar. Ini banyak berlaku pada warga Malaysia, tak kira Melayu, Cina atau India. Tapi hari ini boleh katakan sebahagian besar tanggungjawab untuk mendidik anak bangsa telah pun diambil alih oleh kerajaan, kerana kerajaan hindari yang mana pendidikan masa depan anak-anak bangsa kita adalah anak bangsa yang cemerlang dalam akademik, selalu membangkit kepada kepentingan negara di masa hadapan. Itu makanya hari ini tak timbul soal buku teks, tak timbul soal buku tentang perkara-perkara lain. Kalaupun mungkin tentang buku rampaian, buku ulang ngaji contohnya, alhamdulillah saya salah seorang penerima seorang RM100, anak saya 3 orang sekolah, dapat saya RM300 contohnya, alhamdulillah. Jadi cakap pasal yuran, hanya mungkin yuran PABG yang kita kenakan untuk aktiviti tambahan kepada anak-anak. Cakap pasal subsidi lain, saya percaya zaman kita sekolah dulu buku teks tak cukup, bukan semua dapat, terpilih saja. Semua orang tahu cerita itu. Ini bukan cerita lakon layar perak, cerita Piramli, tidak. Kalau cakap pasal buku teks, kadang-kadang kalau kita kata ada 12 macam pelajaran, bila awal tahun kita cuma dapat 5 atau 6, yang lain dah hancur moncai lah, dah berpuluh tahun dipakai dia murid terdahulu. Tapi hari ini setiap satu buku teks yang hilang akan diganti oleh kementerian. Nak dipastikan supaya setiap pelajar dapat sepenuhnya bilangan buku teks mengikut mata pelajaran masing-masing. Dan itu juga bila bercakap dari segi pencapaian di peringkat sekolah, di samping kuah R&D dan pelbagai lagi, saya percaya
Kita tahu antara pro dan kontra orang cakap tentang pinjaman PTPTN bila kita masuk ke IPT adalah kita nak. Tuan-tuan dan puan sekalian, secara jujur kita nak lihat anak kita cemerlang. Kalau periksa paling kurang pun 3 point ke atas, 3.5, 4 atau antara 40 pada 4.4, 3.5, 3.6. Apakah rangsangan untuk anak kita cemerlang? Adakah kita rela tengok anak-anak kita dapat hanya setakat cukup makan 2.3, 2.4, 2.5 kerana rangsangan untuk ada bertanggungjawab sebagai anak pada bapa tidak ada ataupun kurang. Bila dia tahu A to Z perbelanjaan semuanya kononnya adalah ditanggung oleh pihak kerajaan. Itu makanya PTPTN diwujudkan supaya ini jadi satu platform bagi pelajar-pelajar untuk menyambung pelajaran. Namun bagi pelajar-pelajar yang cemerlang, pinjaman akan dimansuhkan menjadi beasiswa supaya anak-anak kita menghargai, ada daya saing yang tinggi, berusaha untuk lebih berjaya daripada pelajar-pelajar yang lain. Baru kita ada kualiti. Tuan-tuan dan puan sekalian, percaya atau tidak, kualiti kadang-kadang lebih baik daripada kuantiti yang banyak. Kerana contohnya macam di rumah hanya ada satu bapa, satu mak, anak mungkin 5. Tadi Ustaz ni yang Nabi kata anak dia ramai sampai 10 orang, 11 orang contohnya. Tapi mak cuma satu, bapak cuma satu. Maknanya leadership kepimpinan tidak boleh lebih daripada bilangan yang sepatutnya. Tapi pencapaian anak-anak, yes, kita nak yang maksimum daripada anak-anak. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, cakap secara keseluruhan lah. Saya pun masih lagi bertanggungjawab. 5 orang anak saya semua masih bersekolah. 2 di IPT, 1 tingkatan 4, 1 tingkatan 2, 1 tingkatan 5. Saya tahu bukannya sikit belajar nak keluar. Saya sedar. Mungkin tuan-tuan kata, Datuk cakap bolehlah wakil rakyat, elang mungkin berapa puluh ribu. Kami ni baru berapa? Kami ni penerima BRIM, mana tak sampai 3,000 umpamanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, BRIM Bahasa Melayu ada sebut, besar periuk, besar kerang dia. Kalau dulu mungkin, Alhamdulillah, masa kami mentadbir negeri dapatlah saya duduk 3 JLC adalah ilham sekitar sini. Sekarang ni kosong. Kalau wakil rakyat 6,000, itulah saja. Dekat minggu menghadap pesakit di pejabat DON hari Rabu 1,200 confirm berapa. Saya tak mungkin, cuma nak berkongsi pengalaman dan cerita. Jadi berbalik pada tanggungjawab pendidikan kepada anak-anak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cuba kita berfikir secara positif. Kalau anak kita tak ada sebarang rangsangan yang kuat daripada zaman sekolah rendah, tadika ni pun satu hal. Ada pihak dulu janji nak bagi RM50 kepada setiap pelajar tadika, tapi tak bagi semua. Ada jadi isu nak sekarang ni. Daripada peringkat sekolah rendah ke sekolah menengah sampai ke IPT, semuanya anggap sebagai sebagian besar subsidi. Di mana anak-anak kita nak merasa syukur yang lebih kepada bapa. Jadi tak terlalu kalau saya katakan mungkin anak-anak kita lebih berterima kasih kepada kerajaan daripada kepada kita sebagai bapa. Jadi macam mana dengan penanaman saham kita, tanggungjawab kita, yang anak itu adalah titipan Tuhan yang bernilai kepada kita dalam kita menanam saham untuk kejayaan anak kita di dunia akhirat. Tuan-tuan sekalian, di belakang sana ada Agrobank. Agrobank dulu kita panggil bank pertanian. Untuk menambah baik kita ada Agrobank. Apa matlamatnya? Matlamatnya ialah untuk supaya kita dididik masyarakat mengambil kira konsep penabungan dan juga pinjaman yang berdasarkan perkara yang baik secara berterusan. Jadi semua elemen, semua machinery, semua gerakan, semua kementerian disusun atur bukan kerana tidak baik, tapi sentiasa untuk tambah baik untuk kebaikan kita di masa hadapan. Dan saya percaya sebagai bapa, sebagai anak, sebagai bapa, sebagai ibu kepada anak-anak yang dalam persekolahan, sekolah rendah, sekolah menengah, ke IPT, insya-Allah kita perlu sedar bersama-sama bermuhasabah. Bukan soal ringgit berapa yang kita keluar semata-mata, tapi rasa kesedaran untuk kita menanam saham kepada kejayaan anak-anak kita. Saya percaya besok, kalau tak lekat besok, usia kita dalam jenjang lanjut, mungkin akan dijemput oleh apa
apa yang sepatutnya pada kita itu doa daripada anak-anak yang soleh dan soleh, itulah yang paling mustajab. Tapi kalau anak-anak tak bersaja macam merasa bersyukur kepada mak bapak, baca doa dia kata aku bersyukur kepada kerajaan, aku bersyukur kepada mana-mana, apa-apa yang patutlah. Dan sebenarnya mak bapak hanya melahir dan membesarkan sahaja. Siapakah yang tak dipersalahkan kalau anak-anak kita tidak menghargai kehadiran mak bapak di dalam kehidupan mereka. Jadi tuan-tuan sekalian, apa yang saya sebut tadi, saya sebenarnya mengingatkan diri saya sendiri sebagai bapa, juga tuan-tuan semua yang saya anggap seangkatan dengan saya. Contoh paling mudah saya nak katakan di sini ialah, apakah yang dapat kita merasakan kalau anak kita lawan tokek, tak dengar cakap, kita balik pukul 1 pagi, dia balik pukul 2 pagi. Saya lalui benda ni. Saya mengarap, saya balik perjumpaan kami pukul 1 pagi, anak kalau balik pukul 2 baru nak balik. Maknya kata tak apa lah ya, dia kata cuti semester budak-budak tak besar, kata. Oh ya. Tapi kalau kita nak bercakap, responnya tak seperti mana yang sepatutnya, hormatnya kita kepada mak bapak kepada kita budak-budak dulu, saya percaya sesuatu perlu dibetulkan. Dan yang perlu dibetulkan salah satunya ialah cara mana kita mendefinisikan soal kaedah pembelajaran. Adakah wajar semuanya kita serahkan di pundak pihak lain, dan apakah pula peranan kita sebagai mak bapak yang sebenarnya lebih bertanggungjawab fardu kita untuk menanam saham untuk masa depan anak-anak kita sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berbalik pada Pusat Agung kita pada hari ini, saya percaya semuanya telah pun bersedia untuk menilai apa yang terbaik. Dan saya juga percaya yang mana difahamkan tadi ada pemilihan di peringkat PJP. Saya percaya pemilihan dibuat setiap tahun bukan untuk adu dombakan kepimpinan PIBG. Saya percaya apa yang dibuat adalah untuk menambah baik apa yang telah sedia baik. Jadi kalau tanya pandangan saya, kalau yang baik itu kita kekalkan, kalau yang kurang baik itu kita tambah baik. Bukan hanya kerana nafsu-nafsi, aku suka simbolan, aku tak suka simbolan, latih dia ni, cicikkan ini. Itu bukan lagi budaya kita dalam berpersatuan. Kerana yang jadi mangsa nanti besok, berjaya atau tidak ialah anak-anak kita yang di bawah naungan pentadbiran sekolah dan juga PIBG sekolah. Jadi saya doakan mudah-mudahan pemilihan hari ini akan berjalan lancar dan cemerlang dengan satu matlamat, satu kiblat, tak lain tak bukan ialah fokus kejayaan anak kita sebagai aset dalam kita bersatuan PIBG ini sendiri. Berikutnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sebenarnya nak cakap takut, tak cakap rasa bersalah. Itu jadi amalan saya pergi ke mana-mana sekolah. Tadi di luar sana tadi ramai yang bertanya kalangan AJK PIBG, Datuk bila kita nak beraya begitu. Maknanya bila nak pilih raya tu, bila kita nak beraya, kita tanya ni tak tahu lagi. Dia kata ada kawan saya yang buat beraya tadi sambut dia tak macam. Yang pastinya tempoh matang sebelum pertengahan bulan April akan gugurlah, akan masuklah takbiran kalau kita tak bubarkan pada itu sendiri. Tapi yang lebih penting ialah kita kena segi kesinambungan dalam kita berusaha. Itu maknanya bila cakap tadi orang tak disebut, boleh tuan berusaha, ketua YDP pun tak sebut. Tapi saya rasa saya pernah biasa sebut. Saya kata insya-Allah kehadiran sebagai garis panduan untuk saya bagi sumbangan kepada PIBG atau pihak sekolah. Kalau ini kita kata RM10 bagi setiap seorang bapa untuk hadir, dan kita rangkumkanlah kerana kita bilangan pelajar dan bapa yang hadir kepada masyarakat. Tapi saya ini takut dan cuba lagi macam itu sekarang. Pasal apa? Pada bila-bila masa, bila parlimen gugur, maka gugurlah jawatan saya sebagai wakil rakyat. Saya tak ingin ke mana-mana pun banyakkan menentukan kepada mana-mana pihak. Jadi saya pun selak sekadar saya mampulah pada hari ini. Bukan kerana faktor nak pancing dan sebagainya. Kerana bila-bila pun saya akan ikut atau kalau tidak. Bila pun tak tahu lagi menang ke kalah dan sebagainya. Jadi untuk itu tadi sebelum saya hari ucapan saya pada pagi ini, semasa program Datuk Seri Abdal pada minggu lepas istirahat pagi bersama Menteri, saya pun dapat juga surat cerita daripada pihak sekolah,
pantun dan sebagainya. Tadi pun bila saya lalu tadi, saya dikompang oleh Dr. Pelajar, saya pun rasa sambung. Pasal pelajar ni semua pakai bajunya berwarna-warni, tak seragam. Saya tak akan itu sebagai perli kepada saya, tapi saya sedar ini satu gambaran yang jelas kepada saya perlu ada tanggungjawab kepada apa yang terjadi secara fizikal. Jadi saya tengok, tadi saya telefon kepada pengamal itu, saya tengok dari pejabat, tanya apa yang diminta oleh pihak sekolah untuk perkara itulah, jumlahnya lebih kurang RM1,000. Jadi untuk memudahkan keadaan, saya pun nak jadi lebih, saya takut kami janjikan, saya tak jadi calon semula kan, saya nak tunaikan, saya tak nak ditutup di belakang hari besok. Jadi setakat apa yang saya mampu, insya-Allah dalam seminggu dua ni, bukan faktor kerana peruntukan tapi usaha kita sendiri, maka saya peruntukkanlah untuk menampung sebahagian yang dimintakan itu, tinggal lagi untuk semua lain sebanyak RM RM3,000 untuk sekolah anak-anak sekolah. Jadi tuan-tuan sekalian, tepuk juga yang mungkin bersyukur pun, yang bersyukur juga tu apa hal yang kena belum pasangan ni macam mana tak sebelum lagi dah. Jadi saya pun tak nak dapat ucapan saya, kita berehat secara santai, pada agenda lebih penting. Ini saya rasa masyarakat agung PIBG itu lebih penting untuk ucapan saya. Maka saya sudahi ucapan saya. Terima kasih banyak kepada pihak sekolah, terima kasih banyak kepada PIBG, terima kasih banyak, terima kasih Daun Pelangi Merah kepada semua ibu bapa yang datang pada hari ini kerana sedar kepentingan pelajaran adalah keutamaan sebagai mutiara anak-anak yang berharapan negara di masa hadapan. Saja ucapan saya, maka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya menyempurnakan Asyara Agung Tahunan kali ke-8 Saudara bapa dan guru-guru Sekolah Menengah Tempatan Puncak Alam Sahaja. Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.